بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-86. Dalam sesi ini, kita akan meneruskan kajian mengenai surah Al-Insyiqaq, iaitu surah terakhir dari 3 surah dalam juzuk 30 yang banyak mengkisahkan kejadian hari kiamat. Kita telah baca surah At-Takwir dan Al-Infitar. Dalam surah At-Takwir dan Al-Infitar, Allah menggambarkan peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat. Dalam surah At-Takwir, Allah juga menjelaskan kebenaran Al-Quran, Jibril AS dan Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam surah Al-Infitar, Allah mengulang mengenai balasan syurga bagi mereka yang beramal soleh dan neraka bagi yang bermaksiat. Dan manusia tidak berkuasa langsung, hanya Allah yang berkuasa pada hari kiamat. Sekarang mari kita lihat apa pula yang dihidang dalam surah Al-Insyiqaq yang mempunyai 25 ayat. Surah ke-84 ini turun di Mekah. Makna surah ini juga terbelah, iaitu langit terbelah. Seperti dalam surah At-Takwir dan Al-Infitar, Allah menggambarkan kehancuran alam semasa berlakunya hari kiamat. Dalam bahagian kedua, surah ini memuatkan perjalanan manusia di alam kehidupan, iaitu sentiasa berpenat lelah untuk mendapat apa yang dikehendakinya, yang semuanya akan tertulis di surat amalnya. Jika baik, ia akan menerima surat amal di tangan kanan dan hisab dengan cara yang mudah. Jika sebaliknya, ia akan menjadi penerima di tangan kiri, ia akan meraung kebinasaannya. Dalam surah ini juga terdapat sujud tilawah, iaitu di ayat 21. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Iza sama'un syaqqat. Ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu Iza as-sama'u insyaqqat. Iza ni adalah zaraf zaman dan ada waktu syarti, makna apabila. As-sama'u, makna langit. Di sini dia adalah isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia merupakan fa'il. Di sini kita lihat apa tu fa'il adalah mahzub atau digugurkan atau tidak dinyatakan. Dan tapi dia ni apa tu fa'il isim ni akan dijelaskan oleh kalimah yang disebut setelahnya, iaitu insyaqqat ni. Langit terbelah. Jadi kita lihat insyaqqat ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan insyaqqa. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya hiya di sini. Jadi kita lihat surah ini juga menggunakan style yang sama dengan surah Al-Takwir dan juga Al-Infitar, iaitu ayat dimulai dengan adawatu syarti iza dan isim as-sama'u ni disebut dahulu, kemudian baru fi'il insyaqqat ni. Jadi formulasi ini berbeza dengan yang lazimnya bagi ayat fi'liyah, iaitu di mana fi'il disebut dahulu dan diikuti isim. Fi'il pula kalau kita lihat ini digunakan adalah fi'il madhi, iaitu untuk kejadian yang akan datang. Tapi fi'il madhi ini adalah yang dah lepas kan. Jadi untuk menegaskan pastinya ia berlaku. Gaya ini saya dah kata adalah digunakan untuk menarik perhatian tentang perkara yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat apa tu izas sama unsyaqqat ni, apabila langit terbelah. So terbelah ni sama dengan bila kita lihat surah Al-Infitar dulu. Iza sama unfatarat. Di situ unfatarat kan. Itu juga adalah makna terbelah juga. Tapi di sini apa tu di ahli tafsir mengatakan apa tu infatarat tu adalah terbelah apa tu dari hujung ke hujung. Tapi insyaqqat ni adalah terbelah dan langsung pecah dan tak boleh repair, tak boleh diperbaiki lagi. Jadi intensiti menunjukkan intensiti kehancuran yang semakin dahsyat. Sebab kalau kita lihat surah At-Takwir, surah Infitar yang diikuti oleh Al-Insyiqaq. Jadi ketiga-tiga surah ini apa tu merupakan siri menceritakan mengenai hari kiamat yang semakin dahsyat sebenarnya. Lepas tu saya lagi satu nak mention insyaqqat ni. Insyaqqat ni apa tu daripada perkataan insyaqqa ni dia adalah juga merupakan
root word untuk al-insyiqaq ni. Al-insyiqaq ni adalah isim masdar lah. Jadi dia tajuk surah ini diperolehi daripada perkataan insyaqqat ni, ya. Ayat kedua, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Azinat adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan azina, dan dalamnya tersebut fa'il dan mustatir tak adanya hiya, dan dia adalah maktuf sebab ada ataf kan. So maknanya dan ia patuh. Maktuf bila dia maktuf alaihi dia tadi dalam ayat pertama kita ada insyaqqat tadi. Langit terbelah tadi kan, as-sama'u insyaqqat tu. Ini kita lihat azinat dengan insyaqqat jadi sama, dua-dua adalah fi'il. Li ada harfu jar, makna kepada, rabbi Tuhanlah, biasa dah tengok ni isim majrur lah, rabbiha Tuhannya, jadi dia mudhaf ilaih lah, dua isim dengan damir hiya ni. Wa ni adalah harfun ataf, satu lagi makna dan, huqqat adalah fi'il madhi mabni majhul di sini, dan dalamnya terdapat naib fa'il dan mustatir tak adanya hiya juga di sini. Ada juga sebab lepas ataf dia jadi maktuf. Sudah semestinya ia patuh. Ni maktuf, jadi maktuf alaihi dia tadi insyaqqat juga ayat yang pada ayat pertama tadi. Dan ia patuh iaitu langit tu kepada Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Jadi Allah menyebut dalam ayat ini, iaitu langit pun taat kepada perintah Allah. Jika difikirkan, memang malulah kita manusia yang tak patuh dengan suruhan Allah, dengan larangan Allah. Ayat ketiga, wa izal ardu muddat. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, iza al-ardu muddat. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Iza ni adalah zarf zaman dan adawatu syarti, dan makna apabila. Al-ardu ni isim ma'rifah kamar marfu, dia di sini dia adalah naib fa'il. Style yang sama. Jadi ni di surat kita tengok dia ada naib fa'il, ada isim yang didahulukan tapi tidak ada fi'il. Fi'il mazuk tidak dinyatakan, dan akan dijelaskan oleh kalimah yang disebut selepasnya. Ni muddat ni, ya. Muddat ni adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan madda, dan dalamnya tersembunyi naib fa'il dan mustatir tak adanya hiya. Ini adalah maktuf. Dan apabila bumi diratakan di sini, ya. Jadi kita lihat satu lagi ada waktu syarat yang memulakan ayat, tetapi tidak ada jawab di sini. Jadi style yang serupa juga. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita lihat apabila bumi diratakan, sebab kalau kita baca dalam ayat sebelum ni kan, gunung ganang diterbangkan dan jadi berdebu kan, hancur semua. Jadi itu dengan tu bumi rata. Jadi ini menunjukkan ada yang mengatakan that means bumi ni sebenarnya bulat. Tapi bila dunia akhirat, bila semua gunung ganang semua runtuh dan hancur, bumi akan menjadi rata. Ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa tahallat. Ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa dan alqat ma fiha wa tahallat. Wa ni adalah pun ataf lagi dan makna dan. Alqat ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan alqa, dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir tak adanya hiya. Sebab kita lepas ataf, jadi dia maktuf lah, dan mengeluarkan. Maktuf dia maktuf alaihi dia tadi dalam ayat sebelum ni adalah muddat tadi, diratakan, bumi diratakan kan. Ni sekarang dia mengeluarkan pula ma, apa yang, ni isim mausulah dan maf'ul bih. Fiha jar majrur lah, di dalamnya, iaitu dalam bumi tu. Jadi di sini dan mengeluarkan apa yang di dalamnya, iaitu bumi, apa yang ada dalam bumi itu adalah sebenarnya manusia lah yang dikebumikan kan. Bila mati kan mayat-mayat ditanam dalam tanah kan. Jadi sekarang di akhir bila hari kiamat, bumi ni akan keluarkan semua sekali, ya. Jadi itu yang bila manusia dibangkitkan tu. Dan wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Dan tahallat ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan tahalla. Dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir tak adanya hiya. Dan sebab dia lepas ataf, jadi dia adalah maktuf. Ia menjadi kosong, bumi itu menjadi kosong. Ni this one, kalau kita lihat dia maktuf alaihi dia tadi ada alqat ni lah. Ini dua-dua adalah fi'il alqat dengan tahallat. Jadi di sini apa makna bila bumi mengeluarkan semuanya menjadi kosong, maknanya semua manusia yang ditanam dahulu akan dikeluarkan dan tak ada yang tersisa langsung.
Ayat yang kelima, wa azinat li rabbiha wa huqqat. So ayat ini mempunyai 7 perkataan iaitu wa, azinat li rabbiha wa huqqat. Wa ni adalah harfun ataf lagi, makna dan. Azinat fi'il madhi mabni, azina dan dalamnya tasbih fa'il dan mim mustatir tak adanya hiya maktuf. Dan ia patuh. Seperti langit tadilah, langit patuh, ni bumi pun patuh. Li rabbiha ni macam tadi jugalah kepada Tuhannya, dan wa ni dan ataf dan huqqat. Huqqat ni juga adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan haqqa, dia dalamnya tasbih dan fa'il dan mim mustatir tak adanya hiya dan dia adalah maktuf selepas ataf. Makna sudah semestinya ia patuh. Jadi bila dia maktuf alai dia tadi azinat lah. Dan azinat ni pun tadi saya kata dia maktuf sebab apa tu dia lepas ataf, dia maktuf alai dia tadi ayat sebelum ni kita ada tahallat kan, menjadi kosong. Dan ia patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Jadi seperti langit, bumi juga patuh. Ayat ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 12 perkataan. Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqihi. Ya ayyuha ni makna wahai, dia adalah funida dan munada lah di sini. Dan al-insanu adalah manusia, ya. Dia adalah isim ma'rifah kamariyah marfu'. Inna adalah harfun nasi dan dia merupakan juga taukid. Jadi dalam wasih dia akan ada isim inna dan kabar inna. Di sini makna sesungguhnya, ya. Ka ni damir anta kan, dia lah jadi isim inna, makna kamu. Kadihun berpenat lelah atau bekerja keras. Ini adalah isim nakirah marfu', dia adalah daripada perkataan kadaha dan dia adalah merupakan kabar inna di sini. Jadi wahai manusia, sesungguhnya kamu berpenat lelah atau bekerja keras. Memang apa tu di sini kita lihat setiap manusia, Allah kata bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Tetapi di sini Allah mengingatkan targetnya sepatutnya Allah lah di sini, ila rabbika ni, hinggalah kamu kembali kepada Tuhanmu. Ila ni adalah harfu jar dan rabbi ni adalah isim majrur. Rabbika dia apa tu isim dengan damir anta ni adalah mudhaf ilaih. Di sini wahai manusia, sesungguhnya kamu berpenat lelah atau bekerja keras hinggalah kembali kepada Tuhanmu. Jadi di sini bila kembali kita kena ingat apa bekal yang kita bawa, ya. Jadi kita teliti apa tu setelah menyebut 3 kejadian, iaitu langit terbelah atau pecah, ya, dan bumi diratakan dan bumi mengeluarkan isinya. Tidak ada jawab syarat di sini seperti dalam 2 surah sebelum ini, iaitu surah At-Takwir dan surah Al-Infitar. Dalam surah At-Takwir apabila 12 kejadian dan surah Al-Infitar 4 kejadian berlaku, Allah menyebut manusia akan tahu apa amalan yang telah dikerjakan dan ditinggalkan. Dan dia apa itu dalam surah ini tiada, kerana menurut ahli tafsir telah understood, ya, sebab dah 2 kali kan surah ni memang 3 gandingan, jadi dah 2 kali diulang, jadi di sini tak payah lagi diulang. Jadi apa itu maknanya manusia dah tahu. Jadi di sini Allah terus menyeru manusia, wahai ya ayyuhal insanu, wahai manusia kan. Dan mengingatkan apa yang perlu dia bekerja keras tu, patutnya mestilah ingat matlamat akhir adalah Allah. Bila kembali kepada Allah, apa yang akan dibawa dan apa yang nak dijawab nanti. Dan kadhan adalah dengan sekeras-kerasnya. Bekerja tadi berkeras dengan sekeras-kerasnya. Ini kita lihat isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul mutlak. Sebab kita lihat kadaha ni kan. Jadi dia apa tu dengan kadihun tadi. Jadi dia menegaskan lagi. Kadihun, kadaha. Dua-dua kadhan. Jadi dia adalah menegaskan apa benda yang kadihun ni tadi. Iaitu kerja keras tadi kan. Yang fa adalah harfun ataf, makna maka. Mulaqi, kamu pasti menemui. Dia adalah isim marfu' daripada perkataan laqa. Dan dia adalah maktuf sebab lepas ataf. Maktuf alai dia tadi kadihun lah ni tadi. Kadihun dengan mulaqi. Jadi dua-dua ni isim marfu'. Hi ni adalah damir huwa. Dia adalah mudhaf ilaih lah, sebab dia mulaqi ni isim dengan damir. Jadi mudhaf ilaih. Jadi di sini kita lihat dengan sekeras-kerasnya, maka kamu pasti menemuinya, iaitu Tuhan, untuk menerima balasan.
Jadi manusia bekerja keras tapi perlu ingat, seperti saya kata tadi, akhirnya ia akan kembali kepada Allah. Jadi perlu sentiasa memikirkan implikasi setiap apa yang dilakukan ke atas markah untuk hari akhirat. Ayat ke-7, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. So ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu fa, amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fa ni adalah harfun ataf, makna kemudian. Amma ni adalah harfun syarat, maknanya ada pun. Man adalah isim mausul dan dia merupakan mubtada di sini, orang yang. So mubtada dia punya kabar ni adalah utiya ni, iaitu dia fi'il madhi mabni majhul, dalamnya tersembunyi naib fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Dia majhul jadi dia ada naib fa'il kan. Jadi dia mubtada dan kabar, iaitu orang yang diberi. Man utiya ni juga merupakan maktuf, sebab dia maktuf alai dia. Tadi kita ada ayat ke-6, innaka kadihun, sesungguhnya kamu bekerja keras. Ini man utiya. Dan kitabah ni adalah isim mansub dan dia adalah maf'ul bih lah di sini. Surat Amal. Dan kitabahu dia bergandingan dengan damir huwa. Jadi dia adalah mudhaf ilaih. Surat Amalnya. Bi ni adalah pujam, makna dengan yamini, tangan kanan. Ni adalah isim majrul. Dan yaminihi dia jadi isim bergandingan dengan damir, dan damir huwa, jadi dia adalah mudhaf ilaih juga di sini. Jadi kemudian ada pun orang yang diberi surat amalnya dengan tangan kanannya. Kalau lagi satu yang saya nak sebut, utiya ni, iaitu dia adalah fi'il madhi ni. Jadi menunjukkan ini adalah perkara pasti berlaku. Walaupun utiya ni surat amal nak diberi kepada penerimanya dengan tangan kanan ni akan berlaku masa hadapan kan, hari kiamat. Tapi ini Allah nak sebut menunjukkan perkara yang pasti. Jadi Allah gunakan fi'il madhi di sini. Ayat kita yang ke-8, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu fa, saufa, yuhasabu, hisaban yasira. Fa ni adalah harfun rabitah dan jawab syarat, makna maka. Saufa makna kelak, dia adalah harfun istiqbal lah, akan datang. Yuhasabu, ni adalah dia akan dihisab. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' majhul. Dan kerana majhul kita ada naib fa'il, iaitu damir mustatir, tak adanya huwa di sini. Dan dia merupakan jawab syarat kepada ayat syarat kita tadi. Dia akan hisab. Dan hisaban ni dengan perhitungan, ni isim nakirah mansub, dia adalah merupakan maf'ulun mutlak di sini. Kalau kita tengok word dia hasaba, sama dengan di sini juga hasaba. Jadi adalah dia emphasize kan. Dia menegaskan lagi, maf'ul mutlak ni selalu menegaskan. Yuhasabu hisaban. Dia pun cantik kan. Yasiran, yang mudah ni. Tadi hisaban dengan perhitungan, yasiran, yang mudah. Yasiran ni adalah isim nakirah mansub. Jadi kalau kita tengok dia adalah na'at lah sebab pada hisaban tu. Hisaban yasiran dengan perhitungan yang mudah. Jadi di sini kita lihat dua-dua adalah isim nakirah mansub di sini. So maka kelak dia akan hisab dengan perhitungan yang mudah. Ayat ke-9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa ni adalah pun ataf, makna dan, yanqalibu, dia akan pergi. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan inqalaba. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya huwa, dan dia merupakan maktuf sebab lepas ataf tadi kan. Makna dia akan pergi. So maktuf alai dia tadi kita ada yuhasabu. Dia akan hisab. Sini yang qalibu. Jadi dua-dua adalah fi'il mudhari'. Dan ila makna kepada, harfuja, dan ahli. Ni kita lihat dia adalah isim majrur, kepada keluarga. Ini ahlihi, keluarganya. So dia adalah dengan damir huwa dengan isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Masruran, ni dengan sukacita. Ni isim nakirah mansub, iaitu isim maf'ul daripada perkataan sarra. Dia merupakan hal, iaitu untuk menerangkan keadaan ketika perbuatan yang kalibu tu. Dia akan pergi kepada keluarga tu, keadaan dia dengan sukacita. Di sini maknanya dan dia akan pergi kepada keluarganya dengan sukacita, iaitu orang yang gembira menerima surat amal di tangan kanan ni tadi, dia akan berjumpa keluarganya dan berasa gembira. Jadi mereka bergembira di hari kiamat.
Ayat ke-10 kita, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. So kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu wa dan amma man utiya kitabahu wara'a zahri nahi. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Amma ni harfun syarat, macam tadi juga ni ayat ni ada pun. Man adalah isim mausul dan dia adalah mubtada dan dia juga merupakan isim syarat di sini. Orang yang utia ni diberi, dia adalah fi'il madhi mabni, dia majhul dan dalamnya tasniah naib fa'il dan mim mustatir takdirnya huwa. Dia merupakan khabar kepada mubtada man di sini ya. So man utia ni orang yang diberi apa tu kitabah, surat amal. Kitabah ni adalah isim mansub, dia maf'ul bih lah. Dan kitabah hu, ni adalah hu ni adalah damir huwa, jadi dia isim dengan damir, jadi adalah kita lihat dia mudhaf ilaih di sini. Jadi dan ada pun orang yang diberi surat amalnya, ni apa tu kita lihat man utiya kitabahu ni adalah maktuf. So maktuf alaih dia tadi samalah ayat yang ketujuh tadi, man utiya kitabahu juga tadi. Orang yang diberi surat amalnya juga. Tapi kat situ biyaminihi kan, tangan kanan. Tapi di sini kita lihat dia wara az-zahri ni. Kita lihat apa dia. Ni wara'a ni makna di belakang. Allahu Akbar. Ni adalah zaraf makan dan dia adalah merupakan maf'ulun fi. Wara'a zahri, dua isim kandungan. Sebab ni adalah isim majrul, jadi dia adalah mudhaf ilaih lah di sini. Zahrihi ni isim dengan damir huwa, jadi mudhaf lagi satu set mudhaf ilaih. Di belakang punggungnya, iaitu ni dia mendapat daripada surat amalnya di tangan kirinya lah ni ya. Ayat yang ke-11, fasawfa yad'u subura. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu fa dan saufa yad'u subura. Fa ni adalah harfun rabitah dan jawab. Tadi sebab kita ada ayat syarat tadi kan. Ni maka. Saufa kelak, isim istiqbal. Yad'u, dia meraung. So ini adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma muqaddarah daripada perkataan da'a. Dan dalamnya tasmi' fa'il dan mim mustatir mabni dengan wa' atas sukun takdirnya hum fi mali rafi'in. Saufa yad'u ni kelak dia meraung, merupakan jawab syarat kepada apa tu bila dia mendapat surat amal di tangan kiri ni tadi atau daripada belakang punggungnya tu, dia meraung. Suburan adalah isim nakirah mansub dan dia adalah maf'ul bih di sini. Ia menyebut kebinasaannya. Jadi di sini maka kelak dia meraung menyebut kebinasaannya. Dan ayat ke-12, wa yasla sa'ira. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan. Wa yasla sa'ira. Wa ni adalah pun ataf, makna dan. Yasla ni dia akan masuk. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan salia. Dan dalamnya tasmi' fa'il dan mim mustatir takdirnya huwa. Dia lepas ataf jadi dia maktuf lah. So maknanya dia akan masuk. Maktuf alaih dia tadi kita ada ayat 11 tadi kita ada yad'u kan, dia meraung. Ni yasla ni dia masuk. Jadi dua-dua adalah yad'u dengan yasla, dua-dua adalah fi'il mudhari'. Sa'iran adalah isim nakirah mansub, dia maf'ul bih lah di sini. Makna neraka yang marak menjulang. Jadi orang yang mendapat surat amal di tangan kiri tadi, dia meraung takutnya dan dia akan masuk neraka yang marak menjulang. Auzubillah min zalik. Ayat ke-13. Innahu kana fi ahlihi masrura. So ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu inna dan hu kana fi ahlihi masrura. Inna ni adalah harfun nasih dan taukid. Jadi kita akan ada isim inna dan apa tu khabar inna. Ni inna makna sesungguhnya lah. Hu ni damir huwa. Jadi dia jadi isim inna. Jadi dia. Kana ni lagi satu nawasih kita lihat ni. Kana ni adalah fi'il madhi mabni. Dalamnya terdapat isim kana dan damir mustatir takdirnya huwa. Dan apa tu maknanya dia adalah. Fi adalah harfu jar di kalangan ahli keluarga dan dia adalah isim majrur dan dia adalah ahlihi mudhaf ilaih lah ni. Isim dengan damir huwa kan. Keluarganya. Dan masrura bersukaria. Ni adalah isim nakirah mansub dan dia merupakan khabar kana. Jadi kita ada isim kana dan jadi khabar kana. Jadi ayat nawasih kita kana fi ahlihi masrura ni apa tu dia adalah di kalangan keluarganya bersukaria menjadi khabar inna. Kepada isim inahu ni dia. Dia dahulu iaitu dia adalah di kalangan keluarganya bersukaria. Dan kalau kita lihat apa tu ni adalah orang kafir tadi.
Ayat kita yang ke-14, innahu zanna an lan yahur. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu inna, and then hu, zanna, dan an, lan, yahur. Inna ni adalah harfu nasi dan taukid. Jadi dia nawasih lah makna sesungguhnya. Bila nawasih kita ada isim inna dan juga kabar inna. So hu ni, damir huwa ni menjadi isim inna kita lah, makna dia. Zanna, fi'il madhi mabni, dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mustatir tak adanya huwa. Dia menjadikan khabar inna. Jadi kita ada khabar inna dan isim inna di sini. Dia menyangka. An ni adalah harfun muhaffafah min syakilah. Ini kita dah jumpa beberapa kali ni. Bila ada harfun ni selalunya isim an jadi mazhub. Sebab di sini an ni bila berkeadaan begini kabar an saja yang akan kita nampak ya. Jadi di sini kita lihat di sini, dan lan ni adalah makna tidak sekali-kali dia adalah harfun nafi dan nasab dan istibal. Sebab dia harfun nasab, jadi kita lihat yahura ni. Fi'il mudhari' ni sepatutnya yahuru kan. Jadi dia memansubkan. Jadi fi'il mudhari' mansub daripada perkataan hara, dan dalamnya sepunya fa'il dan mim mustatir tak adanya huwa ni. Jadi lan yahura ni adalah khabar an. Di sini kita lihat tidak sekali-kali dia akan kembali kepada Tuhannya. Jadi di sini orang kafir tu dia sebenarnya yang orang yang ingkar yang mendapat surat amalan di tangan kiri ni tadi, dia menyangka dia tidak sekali-kali akan kembali ataupun dia tak dihidupkan kembali untuk berjumpa Tuhannya. Jadi tu yang sebenarnya dia tidak beriman ya. Ayat ke-15, bala inna rabbahu kana bihi basira. So ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala ni adalah harfun jawab, maknanya bahkan. Inna adalah harfun nasib, nawasih lah, dan juga taukid. Jadi kita akan ada isim inna, iaitu rabba ni. Isim mansub lah, dia jadi isim inna. Dan rabbahu, rabba ni makna Tuhan. Ya. Rabbahu, Tuhannya. Hu ni adalah damir huwa, jadi dia bergandingan dengan isim, jadi dia mudhaf ilaih di sini. And then kana ni adalah satu lagi nawasih, dia fi'il madhi mabni, dan dalamnya terdapat isim kana dan damir mustatir tak adanya huwa di sini. Dia adalah bihi ni adalah jawab majrul, maknanya padanya. Dan basira ni adalah isim nakirah mansub, dia merupakan kabar kana kepada isim kana tadi. Jadi ayat nawasih kana bihi basira ni dia adalah padanya maha melihat. Ini adalah merupakan kabar inna untuk isim inna rabbi. Rabba ni iaitu Tuhan tadi ni. Tuhannya dia adalah padanya maha melihat. Jadi di sini Allah berfirman, mereka akan hidupkan semula dan menerima balasan kerana Allah maha melihat segala perbuatan mereka. Ayat ke-16, fala uqsimu bisyafaq. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu fa, la, uqsimu, bi, asyafaq. Fa ni adalah harful istinaf, makna maka. Dan la ni adalah harful nafi, tidaklah. Dan uqsimu, aku bersumpah. Ni fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan aqsama. Dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir tak adanya ana. Dan bi ni adalah makna demi, harfu jar. Asyafaq, mega. Ni adalah isim makrifah samsiah majrur. Jadi sini maka tidaklah aku bersumpah demi mega. Di sini kalimah fala ni ia adalah Allah menafikan sangkaan orang yang mendapat surat amalan dari belakang punggung tadi bahawa tidak ada hari kiamat. Dia juga percaya manusia tidak dibangkitkan semula dan manusia tidak kembali kepada Tuhannya. Jadi Allah menyuruh janganlah lagi berfahaman demikian ya. Jadi itu yang Allah bersumpah. Malah Allah bersumpah dengan uqsimu bil bisyafaq ni. Dengan mega itu cahaya merah waktu senja ni. Jadi formulasi ayat sumpah atau ayat kasam begini kita telah jumpa 5 kali iaitu dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Haqqah, surah Takwir dan 2 dalam surah Al-Qiyamah. Di mana Allah bersumpah untuk perkara besar, iaitu menegaskan kebenaran adanya hari kiamat, Al-Quran dan juga adalah sebagai kalam Allah dan juga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz la apa tu adalah digunakan untuk objek sumpahnya dinafikan, iaitu kerana tidak dipercayai oleh orang kafir. Kalau kita lihat ayat yang sama formulasi, umpamanya ayat Al-Qiyamah, ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah, tidak aku bersumpah dengan hari kiamat. Lepas
Lepas tu ayat kedua Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan tidak aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela diri. Lepas tu ayat ke-38 Al-Haqqah ya. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka tidak aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Lepas tu ayat Al-Waqi'ah ayat ke-75. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka tidak aku bersumpah dengan tempat turun bintang-bintang. Lepas tu ayat Takwir, At-Takwir fala uqsimu bil khuns. Tidak aku bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi mari kita lihat di sini apa yang Allah nak tekankan sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya bila kita lihat ayat yang sumpah ni kita memang perlu beri perhatian. Ayat ke-17 Wal-laili wa ma wasaq. Ayat ini juga mempunyai 5 perkataan, itu wa, al-laili wa ma wasaq. Wa ni adalah harfun ataf makna dan. Al-laili isim makrifah samsiah majrur, dia adalah maktuf lah di sini sebab lepas ataf. Dia makna malam ya. So dia maktuf, jadi maktuf alai dia tadi kita ada asyafaq kan. Mega tadi. Ni wa ni adalah harfun ataf makna dan. Ni ma ni adalah isim mausul, apa yang. So di sini dia juga lepas ataf jadi dia adalah maktuf. Dia maktuf alai dia al-laili ni lah. Jadi di sini al-laili ni kita lihat dia isim majrul. Jadi ma ni jadi dia fi mahali jarin lah sebab dia adalah mabni kan ni isim mausul. Wasaq ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya terdapat fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa. Apa yang menyelubunginya. Di sini dan malam dan apa yang menyelubunginya. Jadi kita lihat di sini Allah bersumpah pula dengan malam. Ayat ke-18 wal qamari iza tashaq. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan iaitu wa al-qamari iza ittasaq. Wa ni adalah harfun ataf makna dan. Al-qamari ini adalah isim makrifah qamariyah majrur dan dia adalah maktuf makna bulan. So bila maktuf alai dia tadi ada al-laili kan kita tengok. Dan iza ni adalah zarf zaman dan dia adalah adawatu syarti makna apabila. Ittasaq ni adalah fi'il madhi mabni pada perkataan ittasaqa, dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa. Dia menjadi purnama dan bulan apabila dia menjadi purnama. Allah bersumpah di sini dengan bulan, iaitu satu lagi turutan ya, iaitu daripada cahaya mega waktu senja tadi kepada malam yang semakin gelap dan seterusnya bulan terbit, dan disebut apabila dia menjadi purnama. Sebenarnya Allah nak memahamkan bahawa kehidupan berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan lain. Ayat ke-19. Latarkabunna tabaqan an tabaq. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan iaitu la, tarkabu, and then enna, tabaqan an tabaq. Dan la ni adalah harfun qasam, makna sesungguhnya. Tarkabu ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan rakiba dan dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir tak adanya anta di sini. Kamu tetap melalui. Enna dengan pasti ni adalah harfun taukid lah. Tabakan setingkat isim nakirah mansub, dia merupakan maf'ulun bih di sini. An adalah harfu jar makna demi tabakin. Ni adalah setingkat itu dalam kehidupan ni. Ni adalah isim nakirah majrur, dia merupakan isim masdar. Jadi di sini kita lihat apa tu dalam ayat ini Allah menyebut perjalanan hidup manusia adalah bertingkat-tingkat, berubah apa tu dari satu tingkat ke satu tingkat, dari satu fasa ke satu fasa yang lain. Umpamanya dari bayi yang disusui menjadi dewasa dan kemudian tua dan mati dan akan bangkit semula untuk bertemu Allah dan menghadapi pengadilan. Ada juga yang mentafsirkan sebagai kehidupan silih berganti seperti susah senang, sakit sihat, miskin kaya. Jadi inilah yang Allah nak tekankan selepas bersumpah dengan 3 kejadian alam bahawa kehidupan manusia adalah berfasa-fasa, tidak statik, silih berganti dan manusia perlu mengadakan persediaan supaya tidak tenggelam. Kita lihat Allah bersumpah dengan kejadian alam yang beralih dari waktu senja kepada malam, kepada bulan purnama sebagai pembayang maksud sebelum memaklumkan manusia bahawa kehidupan mereka juga beralih. Alangkah indah, lembut dan manisnya cara Allah mengajar manusia. Ada pembayang maksud. Pantun Melayu kita pun ada pembayang maksud kan. Itulah antara kecantikan yang dikatakan bahasa Al-Quran adalah bahasa sastra. Antara khazanah yang patut digali selain dari khazanah ilmu, pengetahuan dan pengajaran. Subhanallah.
Ayat ke-20, fama lahum la yu'minun. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu fa, ma, la, hum, la yu'minuna. Fa ni adalah harfun istinaf, makna maka. Ma adalah isim istifham, dia adalah mubtada' di sini ya. Mengapa? La ni harfu jar, and then hum adalah damir hum. Jadi dia jar majrur lah bagi mereka ya. And then la ni adalah harfu nafi, makna tidak. Yu'minuna adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. Tidak mereka beriman. La yu'minun ni adalah hal juga di sini. Dia tu menerangkan keadaan la hum ni. Bagi mereka tidak mereka beriman ni ya. Mereka ni adalah manusia lah. Jadi kita lihat seterusnya Allah mempersoalkan mengapa manusia tidak beriman sedangkan berbagai pengajaran dan peringatan telah diberi sama ada secara lembut atau secara tegas. Apa yang mencegah mereka? Allah bertanya ya, tapi sebenarnya Allah tahu apa yang menutupi hati mereka ya. Sebab bila kita baca surah Al-Mutaffifin ayat 14 kan, apa tu, bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Kita lihat di situ apa tu maknanya, bahkan menutupi hati mereka akan apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka buat salah, buat dosa, itulah yang sebenarnya yang apa tu menutup hati mereka. Mereka selalu mendustakan Al-Quran, mendustakan hari kiamat, syirik dan buat dosa-dosa lain. Jadi itu menjadikan hati mereka hitam ya. Auzubillahi min zalik. Ayat kita yang ke-21, wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu wa ana iza quri'a alaihim al-qur'anu la yasjuduna. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Iza ni adalah zaraf zaman dan adawatu syarat, makna apabila. Quri'a ni adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan qara'a dan dia merupakan fi'il syarat di sini sebab kita ada zaraf harfun syarat di sini kan, maknanya dibacakan. Alaihim jawab majrurlah, makna kepada mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka al-Qur'anu, al-Quran, dia merupakan isim ma'rifah kamar marfu dan dia adalah naib fa'il yang dizahirkan daripada perkataan fi'il quri'a ni, dibacakan al-Quran ya. Al-Quran dibacakan. La ni adalah harfun nafi, makna tidak. Yasjuduna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan sajadah dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. So di sini la yasjuduna ni adalah maktuf sebab lepas ataf kita di sini kan. Jadi maktuf alai dia tadi ayat 20 kita ada la yu'minun, tidak mereka beriman. Orang yang mendapat surat amal di tangan kiri tadi kan. Di sini la yasjudun, tidak mereka sujud. Iaitu mereka apabila dibacakan kepada mereka ayat Quran, mereka tidak sujud. Yakni makna mereka tidak menghormati. Jadi di sini Allah mempersoalkan mengapa orang kafir tak mau sujud apabila Al-Quran dibacakan, padahal Al-Quran merupakan firman Allah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi di akhir ayat ini kita patutlah melakukan sujud sajadah untuk menandakan kita patuh kepada perintah Allah. Ayat yang ke-22. Balil lazina kafaru yukadzibun. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu bal, al-lazina dan kafaru yukadzibuna. Bal ni adalah harfun idrab, makna bahkan. Al-lazina ni adalah isim mausul hum dan dia adalah mubtada', makna orang-orang yang. Kafaru, mereka yang kafir lah, orang kafir. Dia adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan kafara dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. Yukazibun, mereka mendustakan. Ini adalah yukazibun adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan kazaba dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahali rafi'in. Dan dia merupakan kabar kepada mubtada' al-lazina. Itu orang-orang kafir, mereka mendustakan. Ni apa tu perkara yang subjek. Ni yukazibun cerita dia ya. Dan ayat yang ke-23, wallahu a'lamu bima yu'un. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu wa dan Allahu a'lamu bima yu'un. Wa ni adalah harful istinaf, makna sedang. Allahu, Allah lah, dia adalah isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia mubtada' di sini.
A'lamu, lebih mengetahui. Dia ni adalah isim tafdil dan dia merupakan khabar di sini. Kita ada kepada mubtada Allah ni. Allah lebih mengetahui. Bima ni adalah jawab majrul terhadap apa yang yu'un mereka rasikan. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan aw'a dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan wa' atas sukun tak ada hum fi mahli rafi'in. Ini sedang Allah lebih mengetahui apa yang mereka rasikan, iaitu orang yang mungkar inilah tadilah, ya, iaitu Allah berfirman dia lebih mengetahui apa yang orang kafir sembunyikan atau menyimpan dalam hati mereka. Ayat ke-24, fabashshirhum bi'azabin alim. So, kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu fa, bashir, nehum, bi, azabi, alimin. Fa ni adalah harfun rabitah dan jawab syarat. Bashir, ni adalah apa tu makna maka kamu kabarkanlah. Ni adalah bashir adalah fi'il amr mabni daripada perkataan basyara dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mustatir tak adanya anta. Dia merupakan jawab syarat, ya. Dan hum adalah apa tu damir hum dan dia adalah maf'ul bih lah di sini. Makna mereka. Bi ni adalah hujah tentang azabin, azab lah. Dia adalah isim nakirah majrul dan alimin yang pedih, azab yang pedih. So alimin adalah isim nakirah majrul juga, jadi sama dengan azabin, jadi dia adalah na'at ataupun sifat kepada azabin, azab yang pedih. Maka kamu kabarkanlah kepada mereka tentang azab yang pedih. Jadi di sini Allah memberi amaran sebenarnya bagi orang yang mendustakan Al-Quran dan orang yang ingkar, mereka akan menerima azab yang pedih. Ayat yang ke-25. Ilal ladzina amanu amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. So kita lihat ayat ini mempunyai 11 perkataan, iaitu illa dan allazina amanu wa amilu as-salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa ni adalah huruf istisna, makna kecuali. Allazina adalah isim mausul hum, dia juga mustasna juga di sini sebab kita ada istisna kan, makna orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ini adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan amana dan dalamnya terdapat fa'il dan mim muttasil mabni dengan wa' atas sukun tak adanya hum fi mahli rafi'in. Wa ni adalah pun ataf dan, ya. Amilu, apa mereka beramal. Amilu adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan amila dan dalamnya terdapat fa'il dan mim muttasil mabni dengan wa' atas sukun tak adanya hum fi mahli rafi'in. Sebab kita ada ataf jadi dia maktuf lah. So maktuf alai dia amanu lah tadi. Amanu, mereka beriman. Amilu, mereka beramal. Jadi kita tengok amanu, amilu. Sama, dua-dua adalah fi'il madhi mabni kan. As-salihati, ini adalah isim ma'rifah samsiah mansub. Dia jamak mu'annas salim dan dia merupakan maf'ul bih di sini. Mereka beramal soleh di sini, ya. Kecuali orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh. La ni adalah harf hujah, makna bagi. Hum ni adalah damir hum, dia jawab majrul lah. Bagi mereka. Selalu bila jawab majrul dia akan jadi khabar muqaddam. Sebab kita tengok ajrun ni adalah isim nakirah marfu' dan jadi mubtada. Jadi dia mubtada mu'ahar, makna pahala. Bagi mereka pahala. Ghairu yang tidak, apa tu ni adalah isim marfu' dan dia merupakan na'at. Sebab dia adalah na'at kepada ajrun. Jadi dua-dua adalah isim marfu' di sini, ya. Pahala yang tidak mamnun, putus-putus. Ini adalah isim nakirah majrul. Dia merupakan apa tu mudhaf ilaihi sebab dua isim bergandingan, ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Surah ini diakhiri dengan ayat yang menyatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka memperoleh pahala yang tidak putus-putus. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca 3 surah yang memberi detail apa yang akan berlaku pada hari kiamat dengan gaya penggunaan adawatu syarti yang bertubi-tubi yang menimbulkan kegurunan jika difahami. Walaupun ketiga-tiga surah mengandungi kejadian hari kiamat, tetapi setiap surah memperkukuhkan mesej antara satu dengan lain. Intensiti kedahsyatan hari kiamat semakin tinggi bermula dengan surah At-Takwir yang menceritakan 13 kejadian, iaitu matahari digulung, bintang-bintang jatuh berserakan, gunung ganang diterbangkan, unta bunting terbiar, binatang liar dihimpunkan, lautan meluap-luap, manusia dikumpul dengan pasangannya, anak perempuan yang ditanam hidup-hidup menjadi saksi, surat amal dibentangkan, langit ditanggalkan dari tempatnya, neraka dinyalakan menjulang dan syurga didekatkan. Ia diikuti surah Al-Infitar dengan 4 lagi kejadian yang semakin dahsyat.
Langit terbelah, bintang gugur bertaburan, lautan pecah bercampur baur dan kubur dibongkar. Terdapat persamaan dua surah ini, iaitu setelah kejadian itu manusia akan tahu apa amalan yang telah dikerjakan dan ditinggalkan. Dalam surah Al-Insyiqaq disebut 3 kejadian. Langit terbelah, iaitu pecah langsung, tak boleh diperbaiki, dan bumi diratakan dan bumi mengeluarkan isinya. Jadi 3 surah menyebut siri kehancuran alam dunia dan diganti dengan alam akhirat di mana manusia akan menerima balasan, iaitu syurga untuk orang beriman dan neraka bagi orang yang ingkar. 3 surah memperingatkan manusia supaya mengikut ajaran Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bersungguh-sungguh menyatakan kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Namun terdapat beberapa fokus lain yang berbeza. Surah At-Takwir fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan sifat dan tugas malaikat Jibril alaihi salam. Surah Al-Infitar fokus kepada penciptaan manusia yang sempurna dan penegasan puak ingkar, tiada yang memperdayakan mereka untuk ingkar melainkan diri mereka sendiri. Juga memperkenalkan malaikat kiraman katibin yang mengawasi dan mencatat amal manusia. Surah Al-Insyiqaq menyentuh manusia bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya, tetapi mengingatkan matlamat manusia sepatutnya Allah, apa yang hendak dibawa supaya berpeluang menjadi penerima surat amal di tangan kanan yang akan dihisab dengan hitungan yang mudah, dan mengelak dari menjadi penerima surat amal dari belakang punggungnya yang akan meraung menyebut kebinasaan mereka. Na'udzubillahi min zalik. Surah At-Takwir diakhiri dengan ayat yang membuat perbandingan kehendak manusia dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah mengatasi segalanya. Surah Al-Infitar diakhiri dengan kenyataan pada hari pembalasan hanya Allah berkuasa. Surah Al-Insyiqaq diakhiri dengan ayat yang menyatakan orang yang beriman dan beramal saleh mereka memperolehi balasan yang tidak putus-putus, ya, kebaikan pahala yang tidak putus-putus. Semoga kita mendapat manfaat dan pengajaran dari 3 surah yang hebat ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.